Baiklah, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Puan Rohaya dan rakan-rakan sekalian. Saya Nurul Arisa binti Abdul Rahman, A170391 daripada pelajar literasi maklumat siap 1 akan memberikan pencerahan mengenai Cyber PTSL dan skop tugasan latihan praktikal saya di unit penyelidikan. Cyber PTSL terletak di aras 4 PTSL. Ianya terdiri daripada 7 kaki tangan iaitu 3 pegawai dan 4 sokongan. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah PPV, pencetakan, data stream, penggunaan komputer, pakej maklumat dan koleksi kertas soalan. Ini ialah gambaran mengenai perkhidmatan yang ditawarkan. Pay-per-view ialah perkhidmatan penghantaran artikel melalui pembelian daripada 8 pangkalan data yang terdapat di e-journal portal perpustakaan sahaja. Kelayakan permohonan ialah kepada akademik dan pelajar UKM. Ini merupakan paparan pay-per-view PPV. Kemudian, perkhidmatan percetakan. Perkhidmatan ini adalah berbayar dan caj perkhidmatan sebanyak 20 sen untuk sehelai kertas. Pembayaran hanya perlu melalui QR Pay. Seterusnya ialah perkhidmatan penggunaan komputer. Perkhidmatan ini adalah secara percuma. Pelajar hanya perlu mendaftar di kaunter pendaftaran Cyber PTSL. Perkhidmatan data stream pula merupakan database yang dilanggan oleh perpustakaan. Ianya khusus bagi kegunaan pelajar UKM dan IPTA luar, terutamanya Fakulti Ekonomi. Pakej maklumat. Perkhidmatan ini adalah percuma. Ianya khusus untuk ahli akademik UKM, pegawai pengurusan dan pelajar pasca siswaza. Ianya boleh diakses di laman web perpustakaan. Perkhidmatan penyediaan koleksi kertas soalan juga disediakan. Pelajar boleh memperolehinya di setiap komputer di Cyber PTSL, berhampiran meja penasihat pembaca. Kita juga boleh memperolehi kemudahan di unit penyelidikan seperti makmal latihan berkomputer, ruang mesyuarat, zon digital 1, zon digital 2 dan ruang santai. Makmal latihan berkomputer merupakan kemudahan berbayar maupun percuma, khas untuk bengkel atau kursus yang memerlukan komputer. Ianya boleh memuatkan 41 peserta dan seorang pengajar. Kemudahan ruang santai terletak di hadapan pintu masuk makmal latihan. Ianya digunakan untuk bufet makanan bagi bengkel maupun kursus dan sebagainya. Seterusnya ialah kemudahan zon digital 1. Perkhidmatan ini adalah secara percuma. Pelajar boleh membuat semakan e-journal portal, assignment, online database, e-book, tesis dan exam paper. Zon digital 2 juga menawarkan perkhidmatan yang sama. Ruang mesyuarat pula khas untuk kaki tangan Cyber PTSL dan kaki tangan perpustakaan bagi tujuan bermesyuarat dan perbincangan. Akhir sekali, terdapat kemudahan ruang santai untuk kaki tangan beristirahat dan bersantai. Beralih pula kepada latihan praktikal iQuest PPV dan JCR di unit penyelidikan. Carta alir iQuest PPV. Ini merupakan gambaran carta alir tersebut. Cara kerja iQuest PPV dan JCR. Pertama sekali, login masuk ke iQuest menggunakan username dan password. Kemudian, klik ikon PPV. Pilih status pending. Penukaran status dilakukan iaitu daripada status pending kepada in process dan klik submit request dan mulakan pencarian. Ini merupakan contoh pangkalan data yang telah dikenal pasti melalui permohonan iQuest iaitu Sign Direct. Sekiranya artikel telah diperolehi, sila simpan artikel di folder yang telah disediakan. Buat proses muat turun artikel yang telah diperolehi ke email PPV artikel. Ini adalah contoh artikel yang telah diperolehi dan dimuat turun yang disimpan di folder PPV setiap kaki tangan.
Seterusnya, artikel tersebut dihantar melalui email PPV dan langkah mengemaskini borang permohonan pelanggan dilaksanakan. Ini merupakan contoh borang permohonan yang telah dikemaskini sebelum dihantar pada pemohon. Sekiranya artikel tidak ditemui, melalui pencarian di Google dan pangkalan data yang terpilih seperti SignDirect dan Teller, permohonan PPV boleh dihantar kepada pegawai di unit tersebut untuk pembelian. Jika terdapat artikel yang tidak ditemui, sila tukarkan status Request PPV Update dan Source di iQuest dan klik Admin Update. Proses PPV juga boleh dilakukan melalui pembelian melalui kad kredit. Pertama, email daripada pegawai, iQuest PPV, in process PPV, muat turun artikel dan penghantaran, kemaskini iQuest. Pembelian artikel. Contoh pembelian artikel dari pegawai. Semak status, in process dan request ID. Kemudian, semak butiran permohonan, muat turun artikel dan hantar kepada pemohon. Ini merupakan contoh artikel yang telah dimuat turun dan hantar kepada pemohon. Dalam hal ini, semua artikel yang telah dimuat turun akan disimpan di folder PPV setiap kaki tangan. Ini merupakan gambaran ketika tugas-tugas di unit penyelidikan dilaksanakan. Kemudian, kemaskini status di iQuest dilakukan. Ini merupakan contoh template yang digunakan untuk menghantar email kepada pemohon. Skop tugasan seterusnya ialah semakkan impact factor, quartile journal dan ISSN di dalam JCR. JCR di eJournal Portal terletak di nombor 16. Untuk pencarian impact factor dan quartile, perlu membuat semakan judul jurnal di pangkalan data JCR dan klik pada Browse by Journal. Kemudian, copy and paste judul jurnal di kotak yang disediakan dan ini merupakan petunjuk untuk pencarian ISSN. Kemudian, klik All Yes. Klik Rank. Ini merupakan paparan contoh quartile dan impact factor dari jurnal tersebut. Kemudian, paparan contoh ISSN, impact factor dan quartile yang disemak di JCR. Seterusnya, isu dan cabaran sepanjang melaksanakan tugas latihan praktikal di unit ini ialah masa yang diperuntukkan selama 4 jam agak terhad bagi para pelajar untuk mempelajari semua tugasan semasa latihan praktikal. Capaian internet di unit ini agak perlahan dan menghadkan tugasan yang ingin dilaksanakan. Dan akhir sekali, fokus dan ketelitian yang tinggi diperlukan ketika melaksanakan tugas di unit ini. Seterusnya, cadangan penambahbaikan dapat dinyatakan seperti jumlah jam untuk pelajar praktikal perlu diteliti kerana kekangan masa yang dimiliki untuk memenuhi skop tugasan yang diberi. Dalam hal ini, contoh tugasan Scopus dan WORS tidak dapat dilaksanakan kerana kekangan masa yang berlaku. Kemudian, capaian internet juga perlu dibaik pulih bagi melancarkan proses pembelajaran para pelajar. Kesimpulan yang dapat dibuat ialah latihan praktikal di unit ini memerlukan fokus dan ketelitian yang tinggi dalam mempelajari benda-benda baharu. Ilmu yang dipelajari dapat dimanfaatkan oleh setiap para pelajar yang bergelar mahasiswa dan banyak ilmu baru yang diperolehi dan diketahui semasa belajar di unit penyelidikan.